Okay, right guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. So kita bertemu lagi di dalam next video, masih lagi dalam topik Google Advanced ataupun Google Ads. So kita telah pun masuk ke dalam subtopik 8.6. Pada subtopik kali ini kita akan lihat bagaimana caranya untuk kita melakukan preparation guys. Seperti mana telah pun anda ketahui guys, kita ada tiga perkara yang perlu kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita buat kita punya first ads. Yang pertama adalah keywords, yang kedua adalah kita perlu selesaikan bahagian demographics, dan yang ketiga kita perlu selesaikan berkenaan dengan ads copy ataupun ad structure, di mana kita ada headline, kita ada description dan juga kita ada extension guys. So right now kita akan fokus terlebih dahulu kepada perkara yang pertama, iaitu keywords creation. So tanpa membuang masa, kita akan lihat apakah overview bagi subtopik 8.6 ini guys. Alright, okay guys, seperti mana yang telah pun anda lihat dekat screen sekarang adalah anda dapat lihat ada 5 komponen utama guys. Ada 5 komponen utama bagi keywords creation. Ini adalah perkara yang kebiasaannya memang saya gunakan daripada masa ke semasa. Guys, sekiranya anda lihat dekat screen, anda akan lihat ada 5 elemen dan ada beberapa third party tools yang mungkin anda tak pernah gunakan sebelum ni. Okay guys, it's okay, tak apa, kita akan explore sama-sama guys. Yang pertama sekali kita akan explore berkenaan dengan Google Search dengan Google Trend, which is saya believe anda semua telah pun explore benda ni ketika subtopik yang 7 ataupun topik yang ke-7, iaitu Google Asas. Yang kedua, Keyword Planner. Okay, right? Keyword Planner ni adalah perkara yang baru bagi anda semua guys. So kita akan explore kejap lagi di dalam Google Ads. Answer the Public, anda semua telah pun explore benda ni. Saya telah pun expose benda ni kepada anda. Expose macam tak cantik words Saya telah pun kongsi kepada anda semua, dan begitu juga dengan keyword surfer. Tapi ada satu dekat belah kanan keywords everywhere. This one saya tak kongsikan lagi dekat anda semua. Dan yang kelima sekali adalah keyword tool. So this one pun saya belum lagi kongsikan kepada anda semua. So okay, right. Objektif kenapa kita nak cari keywords ni guys. Alright, if anda still remember dalam video yang lepas ketika walkthrough, kita notice sebenarnya pada bahagian keywords adalah bahagian yang sangat-sangat important. Keywords ni yang menentukan anda punya optimization score untuk iklan anda, dan keywords ni juga menentukan siapakah audience yang akan dapat iklan anda. Seperti mana telah pun anda realize dalam subtopik yang lepas, keywords ada 3 jenis. Ada broad, ada match ada broad dan ada phrase dan juga ada match, dan pada masa sama ada juga keywords berbentuk negative keywords guys. So negative keywords ni adalah keywords yang kita tak nak dekat dalam keywords yang telah pun kita masukkan ke dalam listing. So tanpa membuang masa, kita akan explore one by one. Ini adalah cara yang biasanya saya gunakan untuk dapat list of keywords. Yang saya gunakan untuk dapatkan list of keywords. Sebagai contoh, saya fokus kepada Facebook, Messenger, Instagram, TikTok dan Google. So sekiranya saya nak buat iklan Facebook, saya nak buat iklan Google Ads, satu kempen iklan perlulah fokus kepada satu topik sahaja. Sekiranya saya nak fokus kepada Facebook, saya perlu fokus kepada Facebook sahaja. Keywords yang ada untuk Facebook sahaja. Alright, so contoh, kita ambil contoh tudung. Kita ambil contoh tudung sebagai contoh sebab saya believe ramai kat luar sana yang jual produk berkaitan dengan tudung, apa semua, ada skincare dan sebagainya. So kita akan ambil tudung guys. Okay. Alright, so saya ada macam distraction kat luar sikit, sorry guys. Okay, right. Kalau contoh kita ambil tudung, for example, sekiranya anda buat tudung bawal, anda buat shawl, anda buat tudung instant. Setiap satu daripada ni guys, saya advise, ini pada pandangan peribadi saya sangat-sangat galakkan sekiranya anda buat satu kempen berbeza for each and every kategori guys. Sekiranya anda combine, sebenarnya kempen tersebut dia tak jadi secara spesifik. Guys, remember the more spesifik iklan anda, the more anda punya demographic lebih spesifik, chances kebarangkalian untuk iklan anda convert menjadi prospek dan juga buyer adalah sangat-sangat tinggi. Sebab apa? Sebab iklan tersebut relevan dengan keywords, relevan dengan demographic. Of course, orang yang search untuk tudung bawal dan juga tudung instant berkemungkinan besar berbeza. Dan yang paling penting sekali adalah sekiranya tudung bawal, dia punya headline pun berbeza. Dia punya description pun berbeza. Okay, right. That's why guys, kita kalau boleh saya sangat-sangat suggestkan. So right now kita fokus kepada tudung. Last time masa dekat Instagram saya konsistenkan penggunaan tudung muslimah tudung muslimah ke tudung labu tudung muslimah. Alright, so right now kita akan buat satu Google Ads.
sorry, kita buat satu Google Ads. Kita akan explore, ada 5 cara. So right now saya akan tunjukkan kepada anda satu persatu bagaimana caranya untuk dapatkan keywords tudung. Keywords tudung, kita ambil tudung sebagai example. Kita spesifikkan lagi, tudung muslimah, yang macam last time, tudung muslimah ke tudung labuh, tudung bidang 50 dan sebagainya guys. So tanpa masa saya nak kongsi kepada anda semua, langkah pertama yang perlu kita buat adalah kita akan buka kepada Google search. So right, so anda pergi saja kepada bahagian tak kisahlah apa-apa browser yang anda guna. Alright guys, dekat sini ada one thing just saya nak share dekat anda semua. Sekiranya anda buka Google, saya tak pasti most of you biasa buka yang google.com ataupun google.com.my. Sekiranya anda biasa gunakan google.com, saya advise pada pendengar-pendengar saya, it's better anda cuba gunakan google.com.my. So anda boleh lihat ada tak perbezaan searching, ada tak perbezaan searching. Sebab apa? Sebab google.com.my lebih spesifik untuk bahasa Malaysia. Alright, so guys, clear, kita akan masukkan keywords tudung dekat sini. Okay, nampak guys? Okay, saya akan ambil satu Word Okay, right, saya akan ambil Microsoft Word. Okay, right now apa yang saya akan buat adalah, tak kisahlah Word kan anda boleh buka anda punya notepad dan sebagainya. Apa yang saya akan buat dekat bahagian Words adalah saya akan masukkan ke semua keywords yang ada dekat situ. Saya akan masukkan ke semua keywords yang ada dekat sini. Maksudnya ini adalah suggestion. Apabila anda type tudung, dia akan keluar suggestion dekat sini. So right now saya tak nak terlalu broad. Apabila saya nak terlalu broad, dia akan keluar kepada ramai orang. Dan apabila dia keluar kepada ramai orang, kebarang kalian untuk iklan anda convert kepada prospek adalah lebih rendah compare dengan anda spesifikkan anda punya keywords. Dan yang keduanya, cost per click anda akan jadi lebih mahal sekiranya anda gunakan broad. So sekiranya saya ambil tudung labuh ke tudung muslimah guys yang last time saya tak pasti sebenarnya keyword yang sebenarnya. Tudung muslimah kot kalau tudung macam tu. Biasa korang panggil apa? Tudung muslimah, tudung labuh, muslimah. Alright, okay. Okay guys, clear. Ini adalah apabila saya search tudung muslimah tudung muslimah labuh Koshibo Alright, okay, tudung muslimah berdagu. Alright, okay. Ini adalah keywords yang kena dengan tudung muslimah. Apabila Google suggest kan, tudung muslimah labuh pula, sorry guys. Apabila Google suggest kan, dianya pastilah related guys Tudung, saya remove this one sebab saya kononnya nak start balik semula. Alright, okay. Dekat sini, tudung muslimah apa yang ada? Tudung muslimah labuh So ini daripada Google. So ini daripada Google search. So kita akan ambil number 1. Daripada Google search guys So guys, saya actually akan guide anda step by step one by one. So saya bagi tahu siap-siap this one mungkin a bit panjang sikit So ada 5 platform yang kita nak kejar. So saya cuba buat spesifik saya boleh, tapi pada masa sama saya tak nak panjangkan tudung muslimah labuh. Alright, so saya akan masukkan keywords tudung muslimah labuh. Dan apa lagi? Sebab this one tak boleh copy guys tudung muslimah cantik. Okey, tudung muslimah cantik. Saya copy sahaja dulu, later on kita akan lihat tudung muslimah berdagu. Alright guys, apabila orang search just one more thing apabila orang search dekat bahagian Google and then mereka lihat dekat sini ada this one kalau anda notice guys ini dah lebih spesifik. So apabila dah lebih spesifik, berkemungkinan besar chances mereka ada buying interest. Itu yang paling penting guys Okay, right, so dekat sini that's why kita ambil yang spesifik yang kita boleh, tudung muslimah online. Okay, chances tudung muslimah online ni pun dia nak beli produk tersebut. Tapi guys, careful kalau anda jumpa keyword seperti tudung muslimah online borong, ini obviously orang tersebut nak pun buat bisnes. Dia nak buat bisnes. So this one anda perlu abaikan. Adapun sekiranya anda nak ambil juga, anda akan letakkan borong ni dekat negative keywords. So apabila orang search tudung muslimah online borong, dia tak akan keluar anda punya ads. Tapi pada saya better tak payah ambil langsung tudung muslimah putih, tudung muslimah bawal tuduh pula. Tudung right muslimah putih and then tudung muslimah bawal muslimah saya pun sebenarnya kira model tudung muslimah, tudung pengantin muslimah if anda punya produk ada cover tudung pengantin muslimah, dan okey lah, tak ada masalah. Okay, right, so let's say saya dah continue, saya dah selesai dekat bahagian sini. Ini adalah first phase ini adalah first fasa kepada anda. So anda akan tekan pada bahagian enter.
once kita tekan pada bahagian enter guys, so anda akan lihat, so ini adalah banyak produk yang dah keluar dekat ads. Alright guys, so saya this one kan sahaja. Nampak guys, dekat bahagian bawah ni. Okay, so ini semua adalah brand-brand yang jual tudung muslimah. Anda lihat guys, dekat bahagian headline mereka. This one saya akan kongsikan lebih lanjut pada bahagian ad structure. Cuma dekat sini saya terpanggil sikit, just nak kongsikan sikit. Anda boleh lihat bahagian headline. This one yang telah pun saya kongsikan semalam, di mana headline ni sepatutnya dia support each other. Hizara, tudung labuh, tudung online, tudung muslimah. Guys, clear Hijab Galera, Empire, tudung labuh. So dia support each other. Dia tak ada macam tudung labuh promosi 50% dan sebagainya. Dia tak macam tu. Dia tak macam tu. Chances anda akan boleh lihat iklan yang buat macam tu, tapi pada pendapat saya better tak perlulah. Better tak perlu. Tapi still sekiranya anda cuba nak buat, anda nak tengok mana satu keberkesanan yang lebih sesuai dengan audience anda, then it's okay, anda boleh buat guys. Alright, okay guys. Dekat bawah ni, sebelum kita pergi dekat bahagian yang selanjutnya, anda boleh lihat dekat sini guys, dekat tudung muslimah terkini. Right now, kalau anda perasan dekat bahagian sini, so saya besarkan sedikit lagi. Okay, right. So bila anda perasan dekat bahagian sini, ini adalah search apabila anda tag keywords. Apabila anda dah masukkan tudung muslimah, dia akan keluar dekat sini. Another related search, so anda boleh masukkan tudung muslimah terkini. So boleh copy tak? Tak payah type lah. Alright, okay. Tudung muslimah terkini tak ada kan tudung muslimah terkini So kira dekat sini hijab Galera blouse, tudung labuh eksklusif Alright guys, nampak So maksudnya kat sini adalah tudung labuh pun jadi sambutan eksklusif. Cuma saya tak pasti sebenarnya produk tersebut adalah tudung labuh ke tudung muslimah Tudung labuh bawah, tudung labuh Prof Muhaya Alright, so tudung labuh bawah, just for example guys. Okay, right, so kita dah selesai dekat bahagian Google search. Alright, so kita dah pun lihat pada bahagian Google search. So ini adalah contoh keywords yang kita boleh ambil. Ini adalah contoh keyword yang kita boleh ambil spesifik untuk tudung muslimah dan tudung labuh guys. So dia dah lebih spesifik. Dia bukan cover ke semua jenis tudung. Dia hanyalah fokus pada audiens yang nak cari tudung muslimah ataupun tudung labuh saja. So next step adalah kita akan lihat pada bahagian ni terpulang guys, anda boleh gunakan salah satu atau nak gunakan kedua-duanya pun boleh guys. So kebiasaannya saya akan gunakan Google search sahaja. Sekiranya anda gunakan Google Trends, okay, tak apa, saya kongsikan juga Okay, sekiranya anda gunakan Google Trends okay. Kita masuk sekejap pada bahagian Google Trends. Saya recap sedikit pada bahagian Google Trends. Apa yang anda boleh buat adalah anda boleh lihat dekat sini bahagian location adalah Malaysia. So apa yang saya akan type dekat sini adalah sama juga, saya akan type tudung muslimah sebagai contoh. Tudung muslimah, saya cuba type tudung muslimah Okay. Alright, so this one saya search menggunakan web search. Tudung labuh muslimah, dia tak banyak tudung labuh muslimah dia tak banyak. Okay. Right, so this one dia nampak macam nak drop. So okay, it's okay, tak apa. Sekejap saya akan remove, saya akan masukkan tudung in general. Okay, right Guys, saya just nak kongsi sikit Tadi benda tu macam menarik Benda ni macam menarik Okay guys, if anda notice dekat bahagian drop ni, saya pernah kongsi sebelum ni. If anda nampak drop ni, ini bererti sebab benda ni dia ambil, this one adalah last data pada single 5 Februari. This one adalah daripada 5 Februari, 6 Februari hingga 12 Februari. So maksudnya selama seminggu So this one daripada 12 Februari mungkin sehingga 18 Februari. Chances are right now data ni drop. Tapi anda akan notice dekat bila dia naik sebenarnya. Dekat 2 hingga 8 Januari, maksudnya awal bulan. So dekat sini 5 hingga 11 Disember. Sini 14 hingga 20 November. Saya tak pasti tu hari gaji untuk penyawat awam Okay, 15 hingga 21. Dia ada masa-masa dia akan naik guys Dia ada masa-masa ni dia akan naik. Even sampai peak kepada 100% Okay, right. So let's say saya ambil search yang lebih lama just saya nak tengok sikit. Alright, so saya nak lihat dengan lebih jauh saya nak lihat trend bagi tudung muslimah dengan lebih jauh. Saya boleh lihat nampaknya dia dah semakin drop Dia pernah peak sehingga this one bila ni? 2017
Lepas daripada tu, interest over time dah tak pernah sampai dah tahap tersebut. Interest over time tak pernah sampai. Sekiranya anda lihat dekat sini pun, anda dah lihat sebenarnya, ini dari segi Google, ini data daripada Google sahaja. So, could be daripada tempat lain pun ada juga. Alright, so dekat sini anda boleh lihat tiada breakout. If anda still remember saya punya perkongsian pada bahagian Google, dekat sini by right sekiranya ada breakout menunjukkan produk tersebut adalah produk yang sangat-sangat bagus. Dan dekat sini saya tak pasti berkemungkinan besar keywords ni salah ke dan sebagainya. Contoh saya ambil tudung muslimah. Tudung labuh saya pun actually saya rasa orang tak guna search tudung labuh ni. Sebab apa? Tudung labuh dia macam tudung labuh yang tu kan, dia bukan macam yang bawal tu kan. Oh, mungkin tudung labuh. Alright, okay. Saya rasa macam tudung labuh Sebab apa? Sebab bahagian tudung labuh ni dia macam keluar banyak demografiknya. Okay, right. So saya cuba kecilkan balik ikut range tadi. Apa yang jadi? Past 12 months untuk tudung labuh So mungkin saya kena rebrand balik dekat sini pada tudung labuh. Yes. Saya rasa this interest lebih accurate So nampak dia keluar data daripada Kedah dan sebagainya. Kesemua data keluar. Cuma dekat sini mungkin kurang sedikit. Tapi anda boleh lihat dekat sini memang meningkat dan interestnya tak keep drop. So sekiranya kita fokuskan kepada 5 tahun yang lepas. So saya nak lihat dekat sini berapa banyak interest yang ada over time. Alright. Even dia drop tapi anda boleh lihat dekat sini dia still meningkat Right now pun chances dia akan meningkat semula. So insyaAllah. Tapi anda boleh lihat dekat sini data ada ada data. Nampak ada breakout Ada brand yang telah pun breakout dekat sini. So chances insyaAllah anda pun boleh buat benda yang sama guys Okay, right. So dekat sini anda boleh copy dekat sini contoh tudung Twitter. So dia tak ada tudung sarung labuh. Nampak So contoh. Biasanya bila kita pergi dekat Google Trends, kita akan ambil ni. Tudung labuh Melayu, saya pun tak pasti Ada ke orang lain pakai tudung labuh? Alright, okay. Tudung labuh sekolah agama, tudung sekolah labuh. So mungkin dah lari sikit pada kita punya niche so saya takkan ambil tudung sarung labuh, tudung sarung dan sebagainya. So kita dah pun cover dua bahagian. Pada bahagian Google Search dan juga Google Trends. So dekat sini kita akan cover pula pada bahagian Keywords Planner. Saya kira guys, Keyword Planner ni adalah benda yang baru bagi anda semua. Saya believe ini adalah perkara yang baru guys So untuk Google Keywords Planner anda perlu pergi pada bahagian Google Ads guys masuk saja pada anda punya Google Ads dan anda perlu pergi pada bahagian tabs yang saya akan tunjukkan sebentar lagi guys Dekat situ kita akan terus straightforward pergi kepada bahagian Google Planner. Okay, right, dekat sini saya akan tunjukkan dekat anda semua bagaimana caranya untuk gunakan Google Planner guys Okay, right guys, so kita dah pun sampai pada bahagian Google Ads guys sekiranya anda dapat layout sedemikian macam saya punya layout right now. So ini bukanlah preferred layout untuk Google Ads. So simply tekan saja pada bahagian switch view. So kita akan pergi kepada bahagian detail view guys ini yang kita nak, view yang lebih detail supaya kita boleh dapat lihat dengan lebih accurate guys So untuk pergi pada bahagian Keywords Planner, so tekan saja pada bahagian tools and settings di sini. Alright. So again, ini pun bukanlah preferred view. Chances kebarangkalian ada di antara anda mungkin yang akan dapat view yang jenis memanjang dekat sini planning, shared library, bug action, measurement dan sebagainya. But it's okay as long as semua feature ni ada dekat sini, pada saya tak ada masalah guys Alright, just head over kepada bahagian planning. So pergi pada bahagian Keyword Planner. Okay right guys, welcome kepada Keyword Planner. So saya believe most of you mungkin first time nampak benda ni. So ataupun mungkin anda yang dah pernah pun ada experience dengan Google Ads. So ini adalah mungkin saya akan kongsikan lagi kepada anda bagaimana caranya untuk kita optimizekan pada bahagian Keywords Planner Keyword Planner So benda yang penting dekat sini ialah first kali dia ada dua benda dekat sini First kali anda boleh search pada bahagian new keywords baru. Sebagai contoh, saya nak search tudung muslimah ataupun tudung labuh. Saya boleh pilih dekat bahagian sini. Ataupun sebab apa dekat bahagian sini saya nak discover keywords yang baru untuk saya masukkan ke dalam saya punya list. So right now adalah pada Google Search dan juga Trends Okay, right now saya akan masuk kepada bahagian yang kedua. Yang kedua adalah Keyword Planner Alright, so Keyword Planner. So Keyword Planner ada feature yang tak ada dekat tempat lain. So saya akan kongsi kepada anda semua. Alright, Keyword Planner adalah yang kedua. Okay, ini saya saja dia tulis sebab saya nak copy pada punya font Alright, so dekat bahagian sini guys
ini adalah tempat untuk kita cari keyword yang baru. So, sebagai contoh, saya masukkan tudung labuh ataupun tudung muslimah. Dia akan keluar banyak lagi idea ataupun keywords lain yang telah pun digunakan ataupun mempunyai interest yang ada orang search dan sebagainya ataupun digunakan oleh advertiser lain. So, this is tempat yang paling sesuai untuk anda lihat costing dan sebagainya. Inilah tempat dia. Antara kesemua tools ataupun extension yang saya kongsi kepada anda semua, ini adalah tempatnya di mana anda boleh lihat secara percuma. So apa, Keyword Planner akan optimize kesemuanya. Keyword Planner ini adalah by Google dan dia optimizekan sendiri Google search compare dengan yang lain-lain. Mungkin third party, Answer the Public ni third party, mungkin Keyword Surfer ni still third party, Keyword Tool ni third party, tapi Keyword Planner adalah by Google and then dia sendiri mencari keyword yang ada di Google. So saya believe this one adalah benda yang paling bagus sekali yang ada. Antara yang paling bagus, antara yang bagus. Dekat bahagian search volume dan pada bahagian search volume dan juga forecast dekat sini adalah tempat untuk anda lihat keywords yang sedia ada. Sebagai contoh, dekat sini saya nak lihat tudung labuh. Saya nak lihat apa lagi orang cari. Tudung labuh pucung, tudung labuh muslimah, tudung labuh this one dan sebagainya, bla bla bla. Tapi dekat sini saya nak lihat berapa banyak kat search volume yang ada ataupun forecast yang akan saya dapat sekiranya saya gunakan keywords demikian. Alright guys, so pertama kita akan pergi dekat sini dulu. Later on kita akan pergi dekat yang kedua ni. So pertama kita akan pergi dekat discover new keywords. Alright, so dekat sini kita akan masukkan keywords. Dekat sini kita akan masukkan keywords. So dekat sini dia ada dua benda. Sama ada kita start dengan keywords ataupun kita akan start dengan website. Okay, right. Jangan masuk dulu bagi-bagi website ni. Saya tahu bila saya cakap pasal website, mesti ramai yang mungkin dah ada idea something. Benda ni kita akan cerita later on dekat bahagian competitors. Alright. Dekat bahagian keywords ni, masukkan terlebih dahulu pada bahagian tudung labuh. Saya rasa memang cik tudung labuh. Saya je yang cik tudung muslimah. Alright, but it's okay, tak apa. Okay, so tudung labuh. So tudung labuh dekat sini. So anda ubah pada bahagian language ni. Anda ubah pada bahagian bahasa Malaysia. Alright, so tukarkan pada bahagian Malay. And also dekat bahagian sini, make sure Malaysia dekat sini biarkan kosong pun tak ada masalah. Anda boleh masukkan lebih daripada satu keywords. Contohnya saya masukkan tudung labuh dan saya masukkan tudung muslimah sebagai contoh dan just tekan enter. Once dia dah ada macam bentuk macam ni, kalau anda tekan tudung muslimah sebagai contoh, muslimah pula, sorry. Sekiranya anda tekan tudung muslimah tapi anda tak completekan sehingga dia jadi format yang tadi tu, maksudnya dia belum lagi sekiranya saya tekan macam ni, saya terus tekan get results, dia tak akan jadi saya akan tekan macam ni loh. Biarkan dia akan jadi dalam bentuk keywords dan saya akan masukkan tudung labuh as well. Saya hit enter, tekan enter, make sure dalam bahasa Malaysia dan saya ubah link region kepada Malaysia dan tekan pada bahagian get results. Okay, nampak guys, dekat bahagian get results ni anda boleh lihat dekat sini. So saya tolak dekat bahagian atas sikit. Okay, good. Right now, so anda boleh lihat dekat sini, nampak ada orang lain, ada apa ni, Shazara dan sebagainya. Saya tak pasti ini adalah brand ataupun tidak, tapi ini adalah antara yang related. Hijab Galeria, jahit, cara buat tudung labuh, tapi this one ni sebenarnya related untuk business. So kita tak nak guys. Dekat sini apa yang anda boleh lihat dekat sini adalah apabila anda search, apabila keluar sahaja benda ni, dekat bawah ni dia ada tudung pakaian wanita, tudung bawah instant shawl. This one adalah yang related. So Keyword Planner bagi option untuk anda besarkan lagi search anda guys. Tapi tak nak, kita nak spesifik saja. Right now kita nak spesifik. Okay, apa yang kita akan lihat dekat sini adalah average monthly search. Ini adalah search bulanan, jumlah average dalam purata searching dalam bulanan. Maksudnya maksudnya kita betul. Maksudnya based on data daripada Google Trends tadi, kita boleh lihat tudung muslimah dengan tudung labuh yang lebih banyak digunakan. Tudung labuh yang lebih banyak digunakan. Maksudnya dekat sini average monthly search purata carian bulanan adalah sebanyak 1 ke 10,000 guys. 1,000 ke 10,000 berbeza dengan tudung muslimah 100 hingga ke 1,000 guys. So nampak anda boleh lihat dekat sini guys. Boleh kata lebih daripada berapa persen ni mungkin daripada 1000% lebih beza daripada tudung muslimah. So anda boleh lihat dekat sini, this one sekiranya ada changes lah. Ini this one adalah 3 bulan changes, this one adalah annually, yearly, dan ini pula adalah competition. Ini yang saya kongsikan dalam video yang lepas. Sekiranya
competition tersebut high, tak semestinya produk tersebut tak bagus. Dan sekiranya competition high juga, tak semestinya produk tersebut bagus. Dia bergantung kepada banyak lagi faktor-faktor lain, guys. So, jangan risau. Dekat sini anda boleh lihat dekat sini. Ini yang saya kongsikan, top of page bid. This one adalah yang paling murah. Orang yang paling murah bid untuk keyword tudung labuh adalah 29 sen. Tapi page yang paling mahal, page pejak orang, sorry. Page yang paling mahal bid untuk tudung labuh adalah RM1.12. Maksudnya dekat sini adalah ada certain page dia letakkan 29 sen. Apabila orang tekan iklan berkaitan tudung labuh, hanya 29 sen dikenakan terhadap mereka. Bila jadi dekat sini, berkemungkinan dua je sebab dia. Sama ada iklan dia terlalu bagus, menjadikan kosnya terlalu murah sebab dia gunakan exact keywords dan sebagainya, ataupun yang sebenarnya iklan dia duduk dekat bahagian yang belakang-belakang. That's why dia tak bid yang tinggi. Guys, clear Untuk anda dapat ke rank yang awal-awal, rank yang first page, rank yang atas, anda perlu bid sama ada lebih tinggi daripada orang lain, bidding, dan juga anda punya optimization score perlu lebih tinggi, guys. Okay, ini pun anda clear. So, maksud dekat sini, antara tudung muslimah dan juga tudung labuh, tudung muslimah, monthly search adalah lebih rendah, banyak rendah ni, beza banyak ni. Lebih rendah daripada tudung labuh. Tapi pada masa yang sama, advantage-nya adalah, ianya lebih murah, ianya lebih murah daripada tudung labuh. Tapi kalau anda lihat dekat sini, tak sekata lah. Sebab apa? Sebab dekat sini, 1K, kita ambil maksimum dekat sini 1K, dekat sini tudung labuh 10K. Ada beza sebanyak 10 kali ganda. Tapi dekat sini, dalam 3 kali ganda je. So sebenarnya kalau anda guna yang ni, so berbaloi, sangat-sangat berbaloi. Okay guys, saya akan besarkan sikit. Saya akan besarkan sikit, nak tengok apa lagi yang ada keluar. Alright. So apabila anda lihat dekat bahagian sini, anda boleh tengok dekat sini guys, ada banyak lagi keyword yang lain, tudung muslimah. This one adalah apa yang anda masukkan, apa yang kita masukkan sebentar tadi. Dekat bahagian bawah ni pula adalah pada bahagian tudung labuh muslimah. Ni semua suggestion suggestion daripada Google, daripada keyword planner. Sekiranya mereka rasakan benda ni sangat-sangat relevan dengan anda. So dia akan keluarkan tudung labuh berdagu, tudung labuh bidang 60, tudung labuh Koshibo, tudung bawah labuh, Hizara tudung labuh cantik terkini Faizah Elai dan juga sebagainya. Tutorial tudung bawah labuh zoom naik kepada 900% guys, clear that's why sebenarnya anda faham sebab tu saya still believe sebenarnya cara yang terbaik untuk buat marketing adalah menggunakan soft sell. Tu pada pandangan pribadi saya. Itu pada pandangan pribadi saya. So itu adalah cara yang sangat-sangat baik untuk buat soft sell. Especially sekiranya anda masih lagi baru dalam bidang marketing So maksudnya belum ada lagi branding yang strong, perlukan lebih banyak trust daripada buyer dan sebagainya. Okay, right. So once dah ada keyword ni, apa yang kita akan buat? Apa yang anda akan buat dengan keyword ni So nampak cara pakai cara pakai shawl labuh di depan dan belakang So nampak keyword macam ni semua nampak semua dapat results yang tinggi. Tapi tak ada bid dekat sini. Bila tak ada bererti maksudnya ialah dia punya keyword planner tak cukup data untuk display. Maksudnya kurang dekat sini. So anda boleh lihat lagi dekat sini. Nampak style tudung bawah labuh. This one adalah dapat search yang tinggi. Kebarangkalian, bila anda dah kongsikan benda tu, so benda tu anda menggunakan produk anda. So bayangkan guys, imagine anda drive traffic kepada Instagram daripada Google Ads pergi ke Instagram. Instagram anda ada konten-konten sedemikian. Anda gunakan headline sedemikian. Headline yang macam ni, even though average monthly search dia sedikit, tapi anda combine dekat sini. Style tudung labuh anda ambil satu. Lepas tu dekat sini anda ambil lagi cara pakai shawl tudung labuh. So dekat sini anda ambil lagi bawah labuh, bawah muslimah terkini. Tudung muslimah terkini. Ini semua ni cantik guys Walaupun average monthly search dia sikit, tapi sebenarnya dia lebih berkualiti. Dia lebih berkualiti guys Anda boleh lihat dekat sini. Cost dia 7 sen je. Tak sampai pun RM1. Paling tinggi orang bid pun tak sampai RM1. If anda bid 85 sen, anda dah berdapat number 1 dah. Guys, clear Alright, so dekat sini, apa yang anda nak buat once anda dapat ni? Anda boleh copy dekat sini, ataupun anda boleh lihat sama ada anda boleh copy dekat sini. Contoh kita akan copy beberapa This one daripada keyword planner. So saya nak copy yang dapat banyak search sikit lah. Saya cuba dulu, tudung labuh muslimah. Diorang combine tudung labuh muslimah
Tapi this one ada drop changes 90%. 90% ada drop changes. Tapi still tinggi dan cost-nya masih lagi relevan pada pandangan peribadi saya. So saya akan copy, saya akan masukkan dekat sini. Okey, saya akan copy, saya akan masukkan dekat sini. So saya akan pergi next lagi, saya akan lihat lagi mana yang saya rasa relevan dengan cost saya. Khimar labo, tudung labo berdagu, tudung labo berdagu macam okey jugalah, boleh lah. Okey, saya akan ambil edges. Tapi produk saya tak ada tudung labo berdagu. Kita tak payah, saya akan ambil tudung labo bidang 60 make sure guys make sure keyword yang anda pilih relevan dengan anda punya produk guys Alright, so dekat sini tudung labo Koshibo, saya tak nak tudung bawah labo, mungkin so apa sebab saya rasa nanti saya akan buat materials ataupun ayat-ayat yang berkaitan dengan tudung labo tudung labo yang lebih kurang, so dia nampak dekat sikit dengan contoh kita. Alright, so dekat campaign ni sebagai contoh, disebabkan keyword kita dekat atas ni tak ada satu pun yang soft sales. If anda remember guys apa yang perlu kita buat adalah kita perlu synchronizkan keyword-keyword tersebut, perlu support each other. So apa? Sebab pada bahagian headline perlu juga kesinambungan yang sama dengan keywords. Kalau dekat keywords tak ada cerita pasal promosi, dekat headline jangan cerita pasal promosi, dekat anda punya description jangan cerita pasal promosi, sekiranya benda tu salah satu tak ada. Tapi sekiranya salah satu ada, dekat atas dia cerita pasal tudung labo bawal, dekat bawah pun anda kena cerita benda yang sama supaya dia nampak relevan guys supaya dia nampak lebih relevan. Chances kebarangkalian untuk dapat klik adalah lebih tinggi guys Tudung labo murah tudung labo murah. Pulang pada anda sekiranya anda nak ambil, contohnya cuma saya takkan ambil itulah. Saya akan ambil bawal shawl labo Alright, so saya akan ambil bawal shawl labo dekat sini. Alright, so dekat sini anda boleh ambil lagi. Tapi anda mungkin notice kat sini, then kenapa ada drop box ni? So apa, sekiranya contoh saya dekat sini saya tak nak banyak saya just nak sampai sini sahaja ataupun saya nak lagi banyak juga ni 311 ni. Tudung bawal bidang 60, bidang 60 bercorak. Contohlah saya sekarang ni ada berapa? Ada 4, saya completekan 5 Saya completekan 5 tudung labo eksklusif Kira cubalah saya ambil walaupun volume dia rendah tapi chances kebarangkalian produk ni adalah produk yang bagus. Alright, saya ambil keyword ni tudung labo eksklusif sebab mungkin kita boleh jual dengan harga yang premium. Itu adalah lebih better guys If anda buat business guys, just another tips to anda. If anda buat bisnes, kalau boleh make sure anda punya margin tu, bukan saya nak suruh anda naikkan harga barang ataupun produk ataupun servis anda, tapi benda ni adalah advantage guys sekiranya anda punya margin lebih tinggi. Contoh macam anda dengan saya punya margin rendah. Margin tu adalah profit, keuntungan saya ni rendah. Contohnya setiap satu barang ataupun produk ataupun servis saya yang terjual, saya untung RM1. Saya perlu jual 10 barang supaya saya dapat untung RM10. Berbeza dengan anda, sekiranya anda jual satu barang, anda punya margin RM10, anda jual satu barang je. Saya ni penat-penatlah dapat ke 10. Anda hanya jual satu saja. Guys, clear that's why sebenarnya certain keywords ni, contoh macam eksklusif semua ni, memainkan peranan. Tapi sekiranya ada eksklusifnya, anda punya iklan perlulah keywords, dekat bahagian headline anda perlulah ada benda-benda yang berunsurkan eksklusif. Dekat description pun sama, jangan nanti audience pergi dekat bahagian Instagram tiba-tiba tak ada benda eksklusif anda jual tudung murah pula dekat sana. So benda tu pun nanti Google akan check Google akan check apabila kita buat ad. So bila sampai kepada tahap macam tu, anda punya optimization score terus drop kepada 6 atau 5 so benda tu jangan main-main guys. Jangan main-main benda tu. If anda tak ada promotion, tak ada promosi dekat website, tapi dekat iklan anda, dekat headline anda tulis promosi 50%. Bila Google masuk dekat iklan anda, dekat anda punya web yang anda letakkan, contoh saya katakan Instagram, Google pergi tak ada pun promosi 50% tu. Dia terus mark dia terus mark kurang daripada 50%, daripada kita punya optimization score akan jadi lebih rendah So elok-elok kita nak drive orang, kita punya iklan akan keluar dekat second ataupun third page ataupun mungkin lagi teruk lagi jauh daripada third page. Alright guys, clear Okay guys, kita dah pun copy dekat sini dah 5. Tapi saya nak tunjuk satu benda lagi. Kenapa dekat sini ada drop down Drop down pula, ada macam box contoh. Sekiranya ada box dekat sini, anda boleh save keyword tersebut Okay, contoh saya tekan dekat sini. Saya tekan 1, tudung sarung labo. Saya tunjukkan contoh tudung sarung labo 2 dan saya akan ambil tudung labo bidang 60 3. Saya akan ambil tudung bawah labo. Tudung bawah labo dah. Tudung bawah labo belum. This one okay. 46 sen ni okay lah, still okay lagi.
tudung labu Prof Mai, tudung labu instant tutorial, tudung sarung labu, tudung Koshibo. Mana yang eksklusif ni? Alright, just eksklusif, tak apa, eksklusif tadi saya dah tambah kat sini. Tudung sukan this one pun menarik guys menarik juga Okay, let's say saya ambil bomoh tudung labu Wow. Alright, so dekat sini bomoh tudung labu. So dekat sini anda ada dua option sama ada anda pergi dekat bahagian existing campaign. Sekiranya anda pergi dekat bahagian existing campaign, right now contoh saya ada run, contoh right now saya tengah run satu campaign iklan tudung. Sekiranya saya tekan dekat sini existing campaign, semua keyword ni akan masuk ke dalam campaign tersebut. Nah, simply macam tu je. So maksudnya keyword planner ni sebenarnya membantu juga. Anda tak perlu nak pergi dekat bahagian campaign, tak perlu nak edit satu persatu, masuk satu persatu. Anda just straightforward search kat sini, masuk dekat existing campaign yang anda run. Ataupun kita akan tekan pada bahagian plan. Plan ni adalah tempat untuk kita, contoh contoh saya akan search, saya akan rename tudung labuh ataupun saya buat macam ni tudung labuh muslimah, dan saya akan letakkan date 17 Februari 2022. So ini adalah kita create, sebenarnya nama je new ad group. Sebenarnya ini adalah tempat untuk saya rename semula benda ni. And also dekat sini ni yang saya kongsikan, sama ada saya nak dia jadi broad match. Apabila broad match, apabila orang cari tudung sukan muslimah ataupun orang cari tudung sukan, kebarangkalian iklan anda akan keluar juga. Sebab dia memang target kepada broad. Dia memang target kepada broad. Dia memang nak extend search tersebut. Tapi sekiranya anda type pada bahagian phrase match, keyword tersebut perlu ada keyword ni. Contoh, tudung sukan muslimah bidang 60. Dia akan keluar iklan anda. Dia akan keluar iklan anda. Tapi kalau anda set exact match, orang search tudung sukan muslimah bidang 60, dia tak akan keluar. Exact match perlulah sebiji benda ni. Phrase match boleh ada lebih dan kurang, tapi ke semua keyword ni kena ada. Maksudnya sekurang-kurangnya ketiga-tiga keyword ni kena ada. Lepas tu dia nak tambah benda lain, keyword lain pun boleh. Audience nak cari benda tudung sukan muslimah, area Kepong, area Ceras, area Johor, Kelantan dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah. Tapi if dia search tudung sukan tudung sukan murah, dia tak akan keluar. Tudung sukan eksklusif, dia tak akan keluar sebab dia dah missing word muslimah. Guys, clear? So kita akan pilih pada bahagian phrase match. So saya akan tekan add keywords. Apabila saya tekan pada bahagian add keywords, so anda boleh lihat dekat sini guys. Anda boleh lihat ada dua benda. Later on saya akan tunjukkan dekat anda semua. Ini kita dah save. Ini kita telah pun save keyword ni. So apa yang kita akan buat adalah saya akan pergi kepada bahagian keyword plan. Saya nak tunjuk kepada anda semua, saya akan pergi pada bahagian keyword plan. Okay, right. Dekat bahagian keyword plan ni, nampak? Dekat sini. Ini adalah keyword yang kita dah pun save sebentar tadi. Tudung bawah labu dan juga ada beberapa keyword. Boleh besarkan tak? Boleh besarkan sepatutnya boleh besarkan Okay, betul. Okay, right. So dia ada 5 keyword yang telah pun saya save ke dalam bahagian audience, bukan audience lah, kepada bahagian keyword setting tersebut. Tapi dekat sini draft plan ni dia dah automatically save. So perkara yang anda perlu buat dekat sini ialah anda perlu adjust dekat sini juga. Anda perlu rename dekat sini. Kalau anda tak rename dekat sini, sekiranya saya reload sekiranya saya reload, saya tekan pada bahagian keyword planner, dia akan keluar nama ni dia tak akan keluar nama tadi. Dia akan keluar nama ni. Plan this one bla bla bla. Dia tak akan keluar nama tadi yang anda search, yang anda letakkan tudung bawah dan sebagainya. But if anda rename dekat sini, anda kena buat dua benda so tudung labu and then muslimah, and then kita letakkan pada bahagian 17 Februari 2022. Alright, so dekat sini once dah pun selesai save, apabila saya tekan dekat sini guys apabila saya tekan dekat bahagian keywords ni yang telah pun save, dia akan keluar ke 5 jenis keywords. So now barulah betul dekat sini Okay. Apa kita nak buat dengan keyword ni? Padahal kita dah save dekat sini kita dah pun save keyword ni dekat sini. Apa yang kita nak buat dekat sini? Remember guys pada awal tadi kita ada dua option dekat sini. Dekat bahagian keyword planner, apabila anda pergi pada bahagian keyword planner, anda ada dua option. Sama ada anda nak gunakan discover new keywords ataupun anda nak dapatkan search volume dan juga forecast. Anda boleh straightforward pergi kepada search volume dan juga forecast, tapi saya lebih suka gunakan cara sebegini Later on anda boleh tekan dekat sini, masukkan sahaja keyword yang anda nak. Tapi saya nak fokus dekat sini sahaja. Dekat sini anda masukkan dan later on apabila saya tekan dekat sini, saya boleh pergi balik dekat sini guys Saya boleh pergi semula dekat bahagian forecast. Pergi saja pada bahagian forecast dekat kiri ni. So anda akan lihat forecast bagi ke 5 keyword ni. Nampak guys
Ini adalah fokus bagi ke 5 keyword ni guys. Saya panjangkan sedikit. Alright. So ini adalah fokus dia. So anda boleh lihat dekat sini, ini maksudnya Google Ads melalui keyword planner dah pun fokus sebenarnya sekiranya anda spend RM50 sehari dengan harga RM270 anda akan dapat 71 clicks. So maksudnya dia akan lihat dekat sini click through rate 5%. Benda ni agak tinggi CTR 5% adalah sangat-sangat tinggi. Tapi anda boleh lihat dekat sini dekat sini mana klik yang paling banyak. Nampak? Google dah fokus dekat sini. Google dah pun fokus dekat sini. Yang paling banyak akan dapat clicks adalah dekat situ. Dekat tudung sarung labuh. Tapi anda kena lihat secara overall guys. Anda perlu lihat cost dekat situ. Anda perlu lihat cost dekat bahagian tudung sarung labuh. If anda lihat dekat bahagian hujung ni, anda akan nampak tudung sarung labuh ni, even though klik paling tinggi, tapi cost dia juga second highest. Second highest dekat sini. So mungkin yang paling murah adalah tudung labuh muslimah. Maksudnya dekat sini sebenarnya yang truly convert dengan betul-betul baik adalah dekat sini. CTR 8.9%. Ini adalah click through rate. Still anda remember pada bahagian Facebook yang lepas saya telah kongsikan. Ini adalah percentage. Click through rate. Semakin tinggi semakin baik CTR ni guys. 8.9 ni tinggi. Tapi maksudnya dekat sini, sekiranya anda spend RM10 sehari, chances anda mungkin akan dapat 2 klik sahaja. Anda mungkin akan dapat 2 klik sahaja. So ini adalah apa yang telah pun Google letakkan dekat sini. Google letakkan dekat sini. Ini adalah average per klik. Anda boleh bid sama ada nak jadikannya lebih tinggi ataupun nak jadikannya lebih rendah guys. Ataupun sekiranya anda nak buat iklan straightforward daripada keyword ni, anda boleh simply tekan saja pada bahagian create campaign. So bila anda tekan pada straightforward pada bahagian create campaign, anda terus masuk pada bahagian campaign seperti mana yang telah pun saya walk through pada video yang lepas guys. Okay guys, clear Alright, so okay. Once dah selesai dekat sini, saya tak ada intention nak create campaign right now. Right now saya nak kumpul saja dulu. Saya nak kumpul sahaja terlebih dahulu. So dekat sini apa yang saya akan buat adalah saya dah pun kumpul pada bahagian keyword planner. So daripada keyword planner ni saya kumpul 5 ni sahaja. Saya kumpul 5 ni sahaja dan okay, right now contoh anda mungkin nak ambil daripada sini. Tudung labuh muslimah ni nampak macam murah. So anda boleh lihat dekat sini tudung labuh muslimah. Okay, dah ada. So mana lagi yang lebih better CTR yang tinggi, tudung labuh bidang 60. Okay, dah ada. Okay, good. Alright, so clear Dekat sini juga ada benda yang menarik. Anda boleh lihat dekat sini. Okay, dekat sini sama ada mobile phone paling tinggi, this one dan sebagainya. So obviously kita tahu pada bahagian Google Ads letakkan saja pada bahagian mobile phone. Alright, dan dekat sini anda boleh lihat pada bahagian location Ini adalah pada bahagian location orang yang search berkenaan dengan tudung labuh ataupun tudung muslimah. So anda boleh lihat dekat sini Selangor mendominasi dan diikuti oleh KL, Johor, Perak dan juga sebagainya guys. Ini adalah area yang anda boleh simpan. Anda boleh simpan dekat sini contoh. Tapi this one adalah kita nak fokus pada keyword lebih dahulu. Tapi anda mungkin boleh masukkan pada bahagian satu lagi dekat sini. Okay, 3. Sebenarnya kita belum masuk lagi pada bahagian demographics. Okay, kita belum masuk lagi pada bahagian demographics. But then anda boleh letakkan sahaja dekat sini. Okay, right. So this one berapa? This one 20 Okay, 20. Alright, so this one 16. This one 16. So saya akan letakkan ikut search yang ada dekat situ Selangor and then KL and then Johor Alright, so Selangor, KL dan juga Johor. Okay, right. So once anda dah done dekat sini, anda nak pun proceed dekat bahagian selanjutnya, anda biarkan saja benda ni dahulu. Biarkan sahaja benda ni di sini. Sebab apa? Sebab kita ada benda lain lagi yang kita nak fokus. Ada beberapa keywords lagi yang saya akan tunjuk pada anda semua. That's why saya dah beritahu awal, video ni could be sedikit panjang. Sedikit panjang. So right now anda dah pun selesai pada bahagian keyword planner. Right now anda dah ada berapa keyword So kita cuba ambil yang tak nak banyak tudung muslimah labuh. Overlap. So dekat sini saya boleh buang. Tudung muslimah cantik, berdagu, online, putih. Tudung muslimah bawah, tudung muslimah terkini. Tudung labuh bawal. Tudung bawal shawl. Okey, tak ada yang tudung sarung labuh. Tudung sarung labuh. Okey, tak ada. Tak ada yang redundant setakat ni. So sekiranya ada yang redundant kita akan remove kita akan remove sahaja.
Okay, this one adalah pada bahagian demographics dan sebagainya. So dekat sini later on kita akan fokus kepada bahagian answer the public. Alright guys, so kita akan fokus kepada bahagian answer the public. So, penting ke tidak benda ni semua? Sebenarnya, later on apabila anda dah kumpul ke semua keywords yang ada, okay right guys, kita telah pun sampai pada bahagian answer the public guys. So, apa yang kita akan buat dekat sini ialah kita akan continue balik pada bahagian Google, iaitu Google Basic. Kita akan masukkan searching berkenaan dengan tudung labuh. Kita nak search dua kita konsistenkan maksudnya guys, another tips dekat sini, sekiranya anda konsistenkan penggunaan tudung labuh dan juga tudung muslimah, jangan keluar daripada topik tu guys. Jangan keluar daripada keyword tersebut. So maksudnya dekat tempat yang lain pun anda search benda yang sama, tudung labuh dan juga tudung muslimah. Bukannya dekat tempat lain dia jadi keyword lain. Alright, so dekat sini kita akan fokus kepada tudung labuh. So saya akan pilih Malaysia. Alright, so pilih pada bahagian Malaysia guys. Alright guys, so since answer the public yang percuma, anda hanya boleh gunakan 2 searching sahaja sehari. So ngam-ngam lah kita akan gunakan tudung labuh dan kita akan gunakan tudung muslimah guys. So kita akan lihat dekat sini sehingga 17 Februari 2022. So right now dia tulis sekarang ni masih lagi 0 results. Adakah dia masih mencari lagi ataupun memang tak ada? Okay, ada. Yes, ada tapi tak banyak. Okay, right. Where to buy tudung labuh? Dekat mana nak beli tudung labuh? Okay, right. So this one dah lebih spesifik, kita biarkan sahaja. Alright, so saya perbesarkan sedikit guys. Boleh Okay, right. So dekat sini anda boleh lihat tudung labuh online, tudung labuh instant, tudung labuh eksklusif, tudung labuh online, tudung labuh instant, tudung labuh near me, tudung labuh by Sima, tudung labuh instant. Tudung labuh online dengan tudung labuh instant nampaknya dapat carian yang tinggi. Tudung muslimah online dah pun ada di sini. Tudung muslimah instant jadi kita akan masukkan tudung muslimah instant. Alright, so dekat sini saya akan kumpul. Kita right now guys, right now kita kumpulkan sahaja terlebih dahulu. Answer the public. Okay, tudung muslimah instant unless one fine day anda dah pun expert anda just terus boleh pilih choose terus masuk. Maksudnya anda buat dekat campaign, imagine sekarang ni anda dah ada dekat campaign creation, anda search terus copy terus masuk, search terus copy terus masuk, search terus copy terus masuk. Sebab apa? Sebab kita nak elakkan, kita nak planning terlebih dahulu mana keyword yang kita nak ambil guys. Okay, right. So saya pun dah tak ingat keyword apa ni. Okay, tudung labuh instant tudung labuh instant. Okay, this one saya akan copy. Tudung labuh instant. So dekat sini saya akan lihat lagi pada bahagian answer the public Apa lagi yang ada dekat bagi comparison tudung labuh eksklusif, tudung labuh online. Tudung labuh online, tudung labuh eksklusif, tudung labuh and then tudung labuh online. Okay, right. Nothing much. Dekat sini tak ada banyak Okay, dekat sini adalah part yang orang cari. Ini adalah part yang sangat-sangat best. Kenapa saya suka answer the public? Inilah sebab dia. Inilah sebabnya kenapa saya suka answer the public. So, anda pilih mana yang related dengan anda punya business. So, sekiranya anda mungkin buat benda yang berkaitan dengan sport, mungkin anda boleh buat tudung labuh untuk sukan, ada tudung labuh scuba dan sebagainya. Tudung labuh ada awning, tudung labuh sekolah agama. So, right now, saya mungkin akan ambil tudung labuh bidang 60. Bidang 60 dah ada tudung labuh bangi, tudung labuh belakang. Okay, right, saya akan ambil juga tudung labuh belakang. Alright, so saya akan ambil tudung labuh belakang. Alright guys Okay, once dah masuk dekat sini, saya akan tengok lagi apa yang ada. Tudung labuh cantik. Saya rasa macam dah ada tudung labuh cantik. Yes, tudung labuh cantik paling atas sekali dekat Google kan. Tudung labuh cantik. So right now saya akan lihat lagi apa yang ada dekat sini. Tudung labuh chiffon. Sekiranya anda punya material menggunakan chiffon dan sebagainya, so maksudnya anda kena clear dengan anda punya produk terlebih dahulu guys Okay, right. So tudung labuh denim, tudung labuh dan purdah, tudung labuh depan belakang, tudung labuh dalam bahasa Inggeris Alright. Okay, tudung labuh depan belakang. And then tudung labuh eksklusif, tudung labuh F tak ada, G tak ada, tudung labuh hitam putih. Tudung labuh, ada nama brand Hijabista, tudung labuh pun ada, Hizara pun ada. Hijrah, tudung labuh instant soft awning. Tudung labuh ironless. Nampak this one semua ni dah lebih spesifik.
Tapi ada orang yang cari ada orang yang cari. So guys, jangan risau sekiranya anda risau anda punya iklan tak ada orang cari ke apa. So letak saja, insya-Allah pasti ada yang akan datang tudung labu moden. Saya rasa tak ada ni labu moden ni. Saya copy terus. Tudung labu moden. And then tudung labu Melaka, tudung labu Naurah, semua ni adalah brand. Tudung Nika Labu, tudung Arni Labu dan sebagainya. Khadijah, tudung labu Promai, tudung labu printed, tudung labu premium. Sekiranya kita nak fokus kepada tudung labu yang market yang lebih tinggi. So this one later saya rasa dekat bahagian bonus content saya akan kongsikan. Macam mana sebenarnya caranya untuk anda dapatkan audiens yang anda filter audiens yang berkualiti. So benda-benda macam ni eksklusif, premium, so benda-benda macam ni sebenarnya boleh bantu anda untuk filter audiens yang lebih tepat guys tudung labu perempuan, yes of course perempuan yang bagi tudung labu. Tudung labu satin, tudung labu Shopee, sarung, sulam. Tudung labu tak perlu gosok guys, ada. Unless anda punya tudung labu memang tak perlu gosok. So anda letakkan dekat sini pun boleh, tak ada masalah. Tudung labu terkini, tudung labu tapi perangai ya Allah. Tudung labu tak semestinya baik. Okay, right. Okay. Jangan copy yang tu Okay, right. So tudung labu terkini. Alright, so tudung labu terkini saya rasa tak pasti, saya macam ada. Alright, ada tak apa saya remove dekat sini, saya letak dekat sini je lah. Okay, tudung labu terkini, and then tudung labu umrah, tudung labu nasbag, tudung labu online, tudung labu Yusra. Alright, so apa lagi yang ada dekat sini? Tudung labu berdagu cantik. Okay, right. Okay, that's it. Okay, this one adalah part pada bahagian tudung labu. So kita akan search pada bahagian tudung muslimah pula guys Okay, pergi dekat bahagian new search. So masuk je pada bahagian answer the public dan pilih pada bahagian tudung muslimah pula So right, so this one adalah coklat Tudung muslimah, so masukkan saja dan pilih Malaysia. Alright, jangan lupa pilih Malaysia guys Alright, so if anda dah tertekan untuk negara lain, lepas tu tinggal satu dia search, anda boleh search Alright, so pilih Malaysia dan anda lihat pada bahagian tudung muslimah. Alright, so okay, still kita waiting Okay, expectation kita kurang untuk tudung muslimah mungkin lebih kurang daripada tudung labuh. Yes, tak ada search kat sini, tak ada tudung muslimah, only tudung muslimah. So memang ada orang banyak lebih cari tudung labuh that's why kalau ikut trending data tadi, tudung muslimah terkini, tudung muslimah berdagu, tudung muslimah bla bla bla. Okay lah, let's say kita dah tahu tudung muslimah, tudung labuh lebih banyak dapat hits. Saya just fokus kepada tudung labuh sahaja Alright, so tudung muslimah Koshibo. Saya kena carilah tudung Koshibo ni apa benda. Alright, tudung renang. Okay, tudung renang muslimah, tudung muslimah terkini, tudung muslimah wanita. Okay guys, that's it. Okay, now let's say kita dah settle dekat sini, answer the public. So ini ada keyword yang telah pun anda dapat dekat sini. Alright, so now kita akan pergi dekat sini So dekat bahagian keyword surfer ada pun keyword everywhere. Seperti mana yang telah pun saya kongsi kepada anda semua. Dekat bahagian keyword surfer, alright, so dekat bahagian keyword surfer ni adalah extension Google. Extension Google di mana anda boleh masukkan keyword surfer So maksudnya apabila anda search everything, dia akan keluar. Dia akan keluar dekat sini So keyword surfer chrome.google sebab ini adalah extension Google. Apabila extension Google maksudnya anda tak boleh guna dekat Microsoft Edge, tak boleh guna dekat Firefox, tak boleh guna dekat Opera dan juga sebagainya. Ini adalah extension by Google. So fungsi dia lebih kurang sama dengan keyword surfer, lebih kurang sama dengan keyword everywhere. Cuma keyword everywhere ni lebih menarik Kenapa? Sebab saya nak kongsikan. Okay, right now saya nak kongsi keyword surfer ni, anda dah pun tahu macam mana. So untuk keyword everywhere, so saya akan kongsikan. Benda yang sama, just type saja keyword everywhere. Okay. Bila anda masuk pada bahagian keyword everywhere dekat sini, so nampak ini adalah keyword tools. So apa? Sebab kita nak track apakah keyword lain digunakan oleh orang ramai melalui carian Google. So apa yang kita akan buat dekat sini guys kita akan tekan add to Chrome apabila kita tekan add to Chrome, so dia akan masuk kepada extension di sini. Anda perlu enablekan extension ini dan once dah selesai anda boleh start searching Okay, right. So dah pun selesai. Alright, so let's say saya masuk pada bahagian Google Okay, saya masuk pada bahagian google.com.my. And then saya nak search pada bahagian tudung labuh sebagai contoh. Apa yang dia keluar dekat sini? Apa yang menjadikan keyword everywhere ni sangat-sangat unik? Yes, dia dah keluar dekat sini guys
dia dah keluar. Tapi bukanlah yang ni yang kita nak. Bukanlah yang this one yang kita nak. Kita nak dekat sini sahaja. Kita nak this one. Ini semua adalah chances kebarangkalian ini dah pun keluar dekat sini. Dekat sini. So right now mesti anda tanya, why kita buat benda ni lagi sekali? Sebab apa? Sebab ada kebarangkalian dekat sini, tak ada. Dia tak ada dekat keyword yang lain. Nampak? This one adalah long tail keyword. This one adalah keyword yang sangat sesuai untuk anda buat phrase match. Untuk dapatkan cost yang lebih murah dan untuk dapatkan audience yang lebih berkualiti. So anda boleh lihat dekat sini, apa lagi yang ada? Jenama tudung labur sebagai contoh, mimpi pakai tudung labur. Alright. Okay, fashion muslimah tudung labur. Boleh ambil boleh ambil this one. Boleh ambil. Pada pribadi saya benda ni boleh ambil Benda ni boleh ambil. So saya akan copy dulu this one. So right now kita dah pun masuk kepada bahagian yang kelima, iaitu keyword surfer. Sorry, keyword everywhere. Banyak tu typo. Alright, keyword everywhere. So dekat sini saya akan copy balik atas ni sebab saya nak dapatkan font saja. Saya copy yang ni saya copy yang ni. Okey, dekat bahagian ni, apa lagi yang ada? Tudung sarung labur, tudung bawah labur, tudung Syria labur Alright, so nampak dia dah keluar searching yang berbeza daripada yang lain Okey, so dekat sini benda yang bagus Dekat sini benda yang bagus, tapi dia sampai 27 sahaja. Tapi benda ni still benda yang bagus yang anda boleh gunakan. Nampak guys, right now anda punya keyword dah banyak gila ni. Pada pribadi saya keyword ni dah cukup banyak, tapi tak ada masalah pun, anda boleh letak je banyak. Sebab apa? Sebab kita tak target broad. Kita target phrase. Bila kita target phrase, kita boleh letakkan lebih banyak Kita boleh letakkan banyak. Sebab apa? Sebab dia akan trigger yang hanya ada dekat dalam tu. Okey, so right now kita akan ambil tudung muslimah sebagai contoh. Apa keyword yang akan keluar dekat bahagian kanan ni untuk tudung muslimah, untuk penggunaan keyword everywhere. Alright guys, so kita akan lihat dekat sini tudung muslimah terkini dan sebagainya. Alright, so kita akan lihat lagi guys Okay, right, so masuk dekat sini guys apabila dah selesai dekat sini anda boleh lihat ada banyak lagi keyword bagi tudung muslimah dan sebagainya. So anda boleh pilih dekat keyword yang ini. Cumanya right now saya tak nak fokus kepada bahagian tudung muslimah ini guys saya tak nak fokus kepada bahagian tudung muslimah. So okay, right, so once dah selesai dekat sini, saya akan terus straight forward So ini adalah pada bahagian keyword everywhere. So sebagai contoh, mungkin saya ambil satu saja dekat sini sebagai contoh. Tapi right, mungkin saya boleh ambil lagi Okay, right. Okay, so now saya akan ambil lagi dekat sini. So what happen ialah, apabila saya dah copy dekat bahagian ni dia ada banyak lagi tudung labur muslimah and then tudung swimming muslimah. Ni this one yang saya beritahu anda tadi, yang saya kongsi sebentar tadi. Sekiranya anda punya business spesifikkan lebih kepada mereka yang buat ataupun audience anda menggunakan tudung-tudung anda untuk sport dan sebagainya, so anda boleh masukkan. Sebab apa? Sebab ada demand di sini Dekat sini kita boleh lihat ada demand untuk tudung sport muslimah. Nampak tudung swimming muslimah. Semuanya ada demand. Maksudnya bila ada demand, so this one yang sebenarnya still anda remember pada video yang lepas, subtopik yang lepas di mana saya kongsikan sebenarnya all those apa yang kita buat pada hari ini, iaitu market research. Kita nampak demand dekat sini. Kita nampak demand. Tapi adakah anda nampak ramai yang orang jual tudung swimming muslimah? Adakah ramai orang jual tudung sport muslimah? Mungkin tidak. Sebab apa? Sebab mungkin ramai yang beritahu tak ramai yang perlukan benda tu. Tapi still bila anda lihat semula harganya, marginnya lebih banyak daripada margin produk lain. Mungkin mereka jual tudung sport muslimah, satu terjual tudung sahaja boleh cover margin bagi orang lain yang jual mungkin 10 tudung. Guys, clear Alright guys, tapi it's okay, tak apa. So saya akan ambil satu saja pada bahagian keyword everywhere. So dekat bahagian point yang ke-6 dah sampai point yang ke-6 So seperti mana saya kongsikan, this one akan jadi subtopik yang agak panjang sebab keyword searching ni memang panjang. Keyword searching ni memang sangat-sangat panjang. Kalau anda dapat benda yang pendek daripada keyword searching, chances anda tak dapat collect data yang lebih bagus. Daripada satu platform saja tak cukup bagus. Anda collectkan semua platform dan anda combine. Mungkin anda setkan limit. Let's say dekat sini ada more than 20 keywords sebagai contoh. Dan anda fikir, saya nak 10 keyword sahaja. Saya nak maksimum 10 saja. Tapi sebenarnya tak ada isu pun kalau anda letakkan lebih daripada 10, 20 ke 30, even 100 pun tak ada masalah. Guys, clear
So kita akan fokus pada bahagian keyword tools. So this one adalah yang ke-6 So ini adalah keyword tools. Alright, so keyword tools ni adalah satu web page yang sangat-sangat bagus. Cumanya benda ni dia tak macam answer the public Okay, keyword tools anda dapat lihat keywords tapi anda tak dapat lihat cost per click dan juga sebagainya Alright, keyword tool. Dia keywordtool.io Alright, so dekat sini anda pergi dekat sini keywordtool.io. This one adalah memang spesifik untuk Google Keyword Planner lah. So Google Keyword Planner. Okay, once dah sampai dekat sini the best thing about keyword tools adalah anda boleh lihat dekat bahagian atas ni. Selain pada Google, keyword tool juga cover YouTube, Bing, Amazon, eBay, Play Store, even Instagram pun keyword tool cover dan juga Twitter. Anda boleh set region Malaysia kepada English, kepada Tumbuka, kepada Malay, bahasa Melayu. Let's say saya ambil Malay dan bahasa Melayu, first kali saya akan search kepada tudung labuh. Alright. Once saya dah search kepada tudung labuh, so keywordtools.io dia akan keluarkan apakah keywords yang relevan. Sama je macam benda-benda yang kelima-lima ni Sama je dengan benda-benda lain ni. Keyword tools akan keluarkan benda yang mungkin sama dan pada masa yang sama mungkin berbeza. Tapi kita akan lihat dekat sini. Untuk bahagian free version anda tak akan dapat lihat search volume dekat sini. Anda tak akan dapat lihat search volume, trend dan juga sebagainya competition Anda tak akan dapat lihat. Tapi anda dapat lihat dekat sini. Anda mungkin rasa benda ni sama. Tapi if anda go through lagi bawah, nampak tudung labuh clip. Dia dah keluar tudung labuh denim. Nampak tudung labuh berdagu Nur Kasih Saya pun tak pasti ni apa benda, macam nama drama Nur Kasih pada juga. And then tudung labuh berlengan berlengan. Okay, mungkin ada orang search tapi make sure anda punya even macam ni guys even anda nak target orang masuk kepada anda punya traffic, tapi make sure produk anda ada benda tu. Dia berbeza dengan social media marketing. Sekiranya kita nak tarik orang, kita boleh buat secara benda yang ada related sikit-sikit, kita akan tarik juga sebab kita dengan harapan dia akan ada intention untuk membeli. Tapi right now Google memang check apabila dalam anda punya produk tak ada tudung labuh berlengan, what happen ialah anda punya optimization score akan rendah. So iklan anda tak akan keluar dekat bahagian first page. So bila benda tu jadi, pada pandangan pribadi saya lah, benda tu adalah waste of time satu, benda tu adalah waste of money dua. So kita tak nak benda tu. Itu adalah benda the last thing yang kita paling nak kalau kita buat Google Ads Alright, so dekat sini anda boleh lihat lagi tudung labuh eksklusif. Ada kedua-dua jenis keywords Mungkin keywords dalam bahasa Inggeris kita dah pun copy, tapi kita tak copy lagi keyword dalam bahasa Malaysia. So saya akan copy pada keyword dalam bahasa Malaysia So this one saya akan copy, saya nak dapatkan font. Alright guys, so saya akan copy dekat sini. Okay. Okay, clear Okay, saya tolak ni ke bawah untuk keyword tools. And then tudung labuh Faizah Elai, Empire tudung labuh hitam putih. Kenapa banyak orang suka hitam Alright, Hijabista tudung labuh. Hijrah tudung labuh, harga tudung labuh. Tudung Humaira labuh, tudung labuh instant terkini. Guys, nampak This one dah lebih spesifik. So mungkin saya akan ambil tudung labuh instant terkini, tudung labuh soft owning, tudung labuh instant ironless. Nampak tudung labuh instant ni sebenarnya ada demand yang tinggi Sekiranya anda mungkin fikir nak buat produk tapi make sure anda lihat balik dekat bahagian kanan ni anda lihat semula dekat bahagian kanan ni. Sekiranya anda ada intention untuk expand, untuk spend pada bahagian keyword tools, anda mungkin boleh search. Kalau tak ada pun, anda tak nak search pun tak apa. Apa yang anda perlu buat apa yang perlu anda buat adalah anda copy tudung labuh instant ironless ni, bawa pergi ke keyword planner So right now kita akan refresh dekat sini So right now kita dah nampak adakah term ni sebenarnya banyak orang pakai. So in order kita nak tahu term ni banyak orang pakai atau tidak, saya akan copy keyword ni, saya akan research balik semula dekat bahagian keyword planner. Adakah benda ni berbaloi untuk kita buat? Ini caranya untuk anda dapatkan keywordtools.io ni secara cuma lah, senang kata. Dekat sini dia tak ada data, tapi anda copy balik search ni, anda masuk dekat bahagian keyword planner, pergi saja pada bahagian keyword planner ni, dan anda copy sebagai contoh, tudung labuh instant terkini, tudung labuh instant soft owning, tudung labuh instant ironless. Dekat keyword planner sahaja anda akan dapat tahu demand tinggi ataupun tidak. So right now saya akan copy pada bahagian tudung labuh instant terkini terlebih dahulu.
Okay, right. And then saya akan masukkan tudung labu instant awning soft awning saya pun tak pasti tu apa benda. Alright, tudung labu instant ironless. Okay, right. So saya dah copy dekat sini. Ketiga-tiga ni saya akan letakkan default Malaysia. Adapun anda boleh ambil mana-mana yang anda rasa macam rare dekat sini sebagai contoh. Anda copykan dekat sini, masuk sahaja. Kita nak tengok apa yang ada trend dekat sini. Tudung labu eksklusif dan juga sebagainya. So anda boleh masukkan dekat sini harga tudung labu instant. Tudung labu instant Alright, so tudung labu instant terkini. Tadi tudung labu instant terkini, so right now saya masukkan tudung labu instant. Tudung labu Koshibo, tudung labu Kimal, tudung labu kosong, tudung labu berdagu kain denim. Tudung labu modern, tudung labu muslimah modern. This one dah lebih spesifik tudung labu muslimah modern. Contoh anda boleh cross check semula. That's why saya beritahu untuk bahagian keyword searching ni memang saya sendiri pun saya akan spend masa yang nak kata lama sangat tidak, tapi dia lebih daripada kebiasaan lebih daripada kebiasaan. Saya akan spend masa yang sedikit lama. Tapi saya akan kongsikan later on dalam subtopik yang seterusnya bagaimana caranya untuk anda gunakan dengan lebih tepat. Benda ni hanya boleh berlaku selepas anda run campaign Google Ads akan recommendkan apa search term yang orang cari. So it's okay tak apa. Right now kita buat ini saja dulu. Tudung labu printed, tudung labu premium. Tudung labu premium. Alright, so once anda dah masuk ke bahagian premium ni, so dia akan masuk jenama tudung labu popular. Tudung labu tapi perangai, saya tak tahu kenapa suka sangat orang search dekat sini Okay, right, tudung labu terkini, tudung labu tak semestinya baik. Okay, right, so abaikan semua tu. Tudung labu bidang 50. Okay, right, let's say dekat sini kita dah pun ada dalam mungkin berapa search dah ada 8 So saya akan tekan pada bahagian get results. Saya akan tekan pada bahagian get results. So saya akan tengok dekat sini sebenarnya adakah competition keywords tu tinggi. Nampak guys nampak dekat sini. Even though saya boleh kongsikan sebenarnya. Okay, right. So terlalu banyak tudung labu instant dan sebagainya. Tapi bila anda semua lihat dekat bahagian bawah ni guys, anda dapat lihat tak lebih daripada 1000 pun. Tak lebih daripada 1000, bukan tak lebih daripada 1000, tak lebih daripada 100 pun search setiap bulan. So adakah ianya berbaloi? Kalau tengok daripada costing nampak macam dia. Kalau tengok daripada costing, benda ni still okay sebenarnya, dan competition agak high. Bukan agak high, competition memang high dekat sini. So chances are walaupun dia punya average search adalah kurang, tapi kebarangkalian anda dapat potential customer yang lebih tinggi dan baik adalah lebih tinggi guys. So mungkin anda boleh include untuk masukkan sekiranya anda nak. Mungkin anda nak buat market research lebih lagi dekat bahagian tempat-tempat lain. Anda boleh dekat bahagian keyword yang anda dah letakkan dekat sini, semuanya anda boleh cross check balik dekat bahagian keyword planner. Anda boleh cross check semula pada bahagian keyword planner dan anda boleh decide sama anda nak letakkan juga ataupun tidak. So dekat sini so anda boleh lihat dekat sini tudung labu muslimah moden dan sebagainya. Ini lagilah 10 je. Yang ni yang kita masukkan, keyword yang kita provided. 10, tapi dekat atas ni saya tak pasti kenapa dia keluar benda yang result sama beza dekat bawah ni dia keluar 10, dekat atas ni dia keluar 100. Padahal dua-duanya sama keyword yang kita provide. So it's okay, tak apa. Maksudnya keyword yang ni bukanlah keyword yang sangat bagus. Maksudnya ada keyword lebih bagus lagi daripada keyword tersebut. Bila anda lihat pada bahagian keywordtools.io ni, trips pula. Dia punya trick dia apabila anda lihat dekat bahagian bawah, apabila searching tersebut keluar dekat bahagian bawah, kebarangkalian searching dia kurang dia akan susun ikut yang paling bagus. Tudung labu terkini. Maksudnya tudung labu terkini dan juga tudung labu cantik terkini. Itu yang paling banyak orang search. Guys, clear So right now anda dah pun ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. Anda ada 25 keywords Alright, so mungkin anda nak fokus kepada 6 keyword sahaja. Right now let's say saya dekat bahagian keyword tools ni, tudung labu cantik. So this one katalah saya tak nak ambil ni sebab saya dah dapat lihat tak okey. Saya akan ambil yang atas ni. So saya akan ambil pada bahagian tudung labu terkini dan juga saya akan ambil tudung labu cantik terkini sebagai contoh. Okey, saya akan ambil tudung labu cantik terkini dan saya akan copy dekat sini guys Sebab apa? Sebab saya dapati instant punya search tu tak banyak. So mungkin anda boleh ambil tudung labu belakang, tudung labu umar sebagainya. So contoh dekat bahagian keyword tools ni saya ambil 2 sajalah.
So okay, anda dah pun ada anda dah pun ada beberapa keyword yang bagus dekat sini. So anda boleh masukkan ke semuanya dekat bahagian keywords. Dekat bahagian keywords ketika kita buat ads Kalau anda still remember pada bahagian walkthrough dalam video yang lepas, dekat bahagian keywords tu kita boleh setkan banyak mana kita nak letak. Anda boleh letakkan sebanyak mana yang anda nak, asalkan anda letakkan sama ada dia broad ataupun phrase ataupun exact. Sekiranya anda biarkan macam tu saja, anda letakkan contoh fashion muslimah tudung labuh, macam tu je anda letak. Apabila anda letakkan macam tu, maksudnya Google Ads akan declare ataupun detect itu sebagai keyword broad. So apabila keyword broad, dia akan keluar semua search yang ada. So benda tu semua tak bagus bukan tak bagus. Ada cara yang lebih bagus untuk kita buat benda tersebut dengan kita gunakan phrase match dan kita buat market research. Daripada sini kita tahu demand yang ada, apa yang orang cari dan juga sebagainya. Alright, so kita dah pun clear dekat bahagian keyword creation. Once anda dah selesai dekat semua ni, anda save saja. Sebab ini adalah first phase. Phase yang kedua, Google yang akan bantu kita. Keyword ni sesuai atau tidak. Once anda dah run ads, Google akan beritahu keywords ni bagus ke tidak. So dekat situ nanti dalam subtopik yang akan datang, maksudnya saya akan kongsikan macam mana caranya untuk kita optimizekan, untuk kita improve anda punya performance Google Ads. So bila dah run, Google akan beritahu keyword ni sesuai ataupun tidak. Keyword ni low search volume ataupun tidak. Once dah ada, kita delete je semua tu. Dan dekat bahagian search term, Google akan beritahu apa yang orang lain search exactly sebenarnya. Itu yang kita nak. Masa tu kita akan copy masuk dalam campaign dengan syarat campaign tu kena run terlebih dahulu. So right now kita dah pun clear dekat sini dah pun selesai dekat sini. Tapi ada satu lagi benda yang saya nak kongsikan kepada anda semua. Alright, benda ni menarik guys, benda ni menarik. Okay, right. So contohnya, let's say anda ada bisnes tudung ataupun anda mungkin nak jump dalam bisnes tudung and then mungkin anda rasa yang okay, bisnes tudung dah banyak competitors, dah banyak orang yang buat bisnes tudung, mungkin susah, ada banyak competitors. This is why saya kongsikan dalam video yang lepas, ada banyak competitors tak semestinya bad for you, tak semestinya bad for your business. Sebab apa? Sebab daripada competitors ni sebenarnya dia memudahkan tugas kita. Kenapa? Right, first kali kita akan pergi dekat bahagian keyword planner. Kita akan pergi dekat bahagian keyword planner. Mana keyword planner? Okay, right sini So saya akan reload semula. Once anda dah sampai dekat bahagian keyword planner, just masuk pada bahagian discover new keywords Masuk pada discover new keywords. Dekat sini anda pergi kepada bahagian website. Remember still pada awal tadi saya ada kongsikan dua benda. First anda start dengan keywords dan yang kedua anda start dengan website. Apabila anda start dengan website, anda masukkan website komputer anda. Macam mana nak tahu komputer anda? Search. Seperti mana saya kongsi sebentar tadi, saya search tudung labuh. So, mana website-website yang keluar? Website yang keluar produk-produk yang dekat atas tu, itulah benda yang bagus. Sebab apa? Sebab melalui keyword tersebut, website ni boleh keluar dekat depan. Guys, clear clear. Ini adalah cara yang bagus untuk anda. Kita tak tiru dia sebenarnya. Kita nak tahu apa yang dia buat. Kita nak tahu ini adalah cara yang bagus. Benda ni adalah mungkin saya tak pasti ramai orang kongsikan ke tidak dan saya tak pasti anda gunakan benda ni ke tidak. Tapi cuba anda gunakan. Anda masukkan website komputer, search dekat Google. Cuma saya tak tunjukkan contoh sebab benda ni mungkin akan draw. Saya tak nak jadi isu atau apa-apa sebab benda ni saya tak nak benda ni sensitif. Saya tak nak openly ambil spesifik contoh. Just saya boleh kongsikan idea. Benda ni adalah anda ambil. Just Google search contoh tudung labuh, tudung muslimah atau apa-apa niche business yang anda buat dengan secara spesifik Apabila anda Google, anda akan lihat dua benda. First sekali adalah website-website yang merupakan iklan. Dia akan tulis ads dan website. Ataupun yang post-post biasa dekat bawah tu secara organik. Apa yang anda perlu buat adalah anda copy satu persatu. Contoh anda ambil yang ads yang pertama. Kita nak tengok kenapa dia sampai dekat keyword yang pertama. Kenapa dia sampai dekat ranking yang pertama? Adakah sebenarnya dia gunakan keyword yang kita tak guna dekat sini? Nampak guys, dia buat bisnes yang sama dengan kita. Dia buat bisnes tudung labuh ataupun tudung muslimah. Tapi apa keyword yang dia guna sehingga melayakkan dia keluar dekat depan? Of course, saya faham. Ada beberapa faktor untuk layakkan dia ke depan. First kali adalah optimization score ni dia rely dekat keyword, mungkin demographics dan juga dekat bahagian ad structure. Tapi ini adalah komponen yang pertama. So anda clear
dekat bahagian next subtopik, dekat bahagian demographic, dekat bahagian ad structure, kita akan buat benda sama juga. Dekat bahagian ad structure pun kita akan buat Google search juga. So kita akan lihat macam mana dia orang buat headline, macam mana dia buat description yang melayakkan dia pergi dekat rank yang pertama. Guys, anda faham saya maksudkan apa? Dekat sini, apabila anda masuk dekat bahagian Google search, saya tak naklah tunjukkan secara spesifik contoh, just saya explain sekali lagi. Apabila anda masuk kepada bahagian Google search, anda search tudung labu atau tudung muslimah, dan dia keluar banyak-banyak web yang first atas tu, first 2 ke 3 atas tu dalam bentuk iklan, ads. Copy yang iklan tu, copy dia punya this one, dia punya website, masukkan dekat sini. Masukkan, lepas tu just biarkan saja, use the entire site, anda tekan get results. So anda akan nampak apa yang keyword yang dia guna. Apakah keyword yang dia guna, ataupun apa audience, apakah keyword yang audience guna untuk jumpa iklan dia. Dan kenapa iklan dia sit dekat front page, dekat first ranking sebagai contoh. Mesti ada sebab dia. Salah satunya obviously sebab keywords lah. Sebab keyword, sebab ad structure pun sama juga. Maksudnya bila anda search, contoh tudung labu, anda lihat, okey, dia keluar dekat atas. Kenapa? Okey, mungkin anda lihat dekat sini, anda akan nampak keywords. Tapi bila anda pergi dekat bahagian Google search, ada kena dengan keyword planner. Pergi dekat bahagian Google search, anda search tudung labu, so anda lihat, oh macam ni dia buat headline. Okay, right, headline dia macam ni. Lepas tu dia punya iklan tu, headline dia macam tu, dan dia punya description macam tu, dia punya extension macam tu. So anda tahu, oh macam ni rupanya headline yang Google rasa efficient, Google rasa lebih mudah untuk convert. So this is why iklan dia naik ke atas. Itu melalui Google search. Anda akan lihat. This one saya akan explain later dalam bahagian ad structure. Guys, clear Anda dapat info yang valuable Saya believe benda ni adalah benda yang sangat-sangat valuable. Sebab apa? Sebab tak semestinya anda baru masuk, tak semestinya anda baru create business, tak semestinya anda dekat luar sana yang baru join business dan banyak gila competitors, anda tak boleh berjaya macam competitors anda. Guys, clear It's not matter siapa yang lama atau siapa yang baru. Person ataupun business yang buat the right way adalah mereka yang akan berjaya. InsyaAllah mereka akan berjaya. Rezeki itu milik Allah, guys. Sekiranya anda buat dengan betul, chances are anda akan dapat results yang betul. Orang yang buat macam ni, orang yang buat dengan cara macam ni, results dia dapat. Contoh, orang yang buat dengan cara macam ni, competitors anda yang duduk dekat rank pertama, dia buat dengan cara macam ni, dan results dia duduk dengan ranking A. Sekiranya anda ikut dan anda implementkan sesuai dengan niche bisnes anda tiru versi dengan lebih baik, kebarangkalian anda boleh pergi lebih jauh daripada dia dekat atas. Clear guys Clear. Alright, benda ni tak mustahil untuk jadi. So this is why sebenarnya inilah benda yang kita buat. Jangan risau terlalu banyak competitors ke apa. That's why saya beritahu, lebih banyak competitors sebenarnya lebih baik. Lebih anda dapat firm. Contoh anda lihat dekat bahagian situ. Tiga iklan yang duduk dekat atas, tiga guna format yang sama. Maksudnya headline yang digunakan headline yang sama, anda dah copy ketiga-tiga jenis address, keyword dia tiga-tiga sama. So anda dapat lihat kat sini, bila keyword ketiga-tiga sama dekat sini, anda tengok bid dia. Apabila dia bid rendah, contoh RM2 atau RM3, apabila anda nampak benda tu, bila anda nampak dia bid rendah, apa yang anda perlu buat ialah anda naikkan sikit je bid daripada atas dia. Apabila anda naikkan sikit pada bid atas dia, right now bid dia, maximum bid dekat sini, contoh RM3 ataupun RM2.70, anda bid RM3.11, anda punya akan higher. So orang akan pergi dekat anda punya. Guys, clear This is why sebenarnya benda-benda ni penting untuk anda guys. So saya tak pasti anda pernah gunakan atau tidak, which is saya percaya most of you 90% tak pernah guna benda ni. Tapi if anda gunakan, dia akan lebih efisien. This is why sebenarnya anda perlu buat keyword anda terlebih dahulu. Dan anda cross check semula. Sebab apa? Sebab kita nak tentukan keyword mana yang betul. Keyword kita ni tepat ataupun tidak. Saya tak nak anda tiru versi bulat-bulat. Maksudnya memang kita tiru dan kita improvisasi. Dia akan jadi tiru versi. Saya tak nak anda tiru versi bulat-bulat pada competitors without knowing kenapa anda buat. Saya suka explain kenapa anda perlu buat benda ni. Now anda clear kenapa anda kena buat semua ni dulu dan kenapa anda kena buat satu persatu, dan apabila satu persatu semua tu, ketiga-tiga website yang anda copy dekat bahagian atas ni semua tunjukkan 90% keyword yang sama antara ketiga-tiga search yang anda jumpa tu. Maksudnya keyword tersebut strong. Maksudnya itu adalah keyword yang betul. Tanpa anda buat iklan Google Ads sekalipun, nampak guys anda boleh dapat results daripada orang yang dah pernah buat Google Ads. Clear guys
Clear. So ini adalah, saya harap benda ni membantu anda, sangat-sangat membantu anda, sebab especially benda ni memang sangat penting, dan kalau anda implementkan dengan tepat dan betul, pastinya akan bantu anda lonjakkan bisnes anda, guys. Okay, right. So ini dekat bahagian competitors, dan dekat sini anda akan dapat keyword ideas, dan dekat sini juga anda akan dapat specific ideas. Bila anda dah compare 2 ke 3 website yang duduk dekat atas dalam iklan tu, keyword dia sama. Anda lihat, okay, anda masuk dekat bahagian keyword planner, masuk balik dekat bahagian keyword planner, copy balik keyword yang keluar tadi dekat sini. So anda lihat, oh okay, cost dia macam ni, naikkan sedikit bid dia, so anda boleh kalahkan dia, naikkan dia dekat atas. Guys, clear tapi provided benda-benda lain anda solid. Maksudnya anda punya ad structure, headline semua ni complete. So this one kita akan cover dalam subtopik yang seterusnya. Okay guys, clear So dekat sini kita dah pun selesai pada keywords. So keyword ni save jangan buang keyword ni, save terlebih dahulu. So anda buat searching dekat sini, competitors website. So anda lihat keywords apa yang sesuai. Keyword apa yang sesuai. So later on saya akan buat juga benda ni, cuma saya tak tunjukkan dalam video. Saya akan pastikan keyword apa yang sesuai dan relevan, yang match dengan kita punya keyword yang telah pun kita create sebentar tadi, guys. Okay guys, clear So kita akan stop dahulu di sini pada bahagian keywords. Nampak satu subtopik dia pun dah panjang sebab keywords ni dia memang extensive. Memang panjang. So dia tak sama macam social media marketing, tak sama macam Facebook ads, tak sama macam Instagram ads, even tak sama dengan TikTok ads. Ini baru fasa pertama, belum lagi kita sampai kepada bahagian ads dan juga sebagainya, guys. But it's okay, benda ni sangat-sangat berbaloi, guys. Okay guys, clear kita dah pun tamat pada bahagian 8.6, subtopik 8.6 di mana kita buat keyword creation. Kita create keywords, kita dapatkan keywords yang betul, kita buat sana sini, kita pergi sana sini, masuk sana sini. Okay. Alright, so kita akan tamatkan dulu di sini dan kita akan continue dalam next video. Kita akan masuk kepada bahagian demographics terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada bahagian ad structure. Even though saya believe mungkin ramai di antara anda kat luar sana yang especially yang pernah buat Google Ads, mungkin anda tak fokus kepada bahagian demographics. Sebenarnya demographics ini sangat-sangat penting, bukan sahaja kepada Google Ads, dia penting kepada bahagian Facebook, Instagram ads as well. Sebab apa? Sebab diorang share the same platform. Mereka adalah di bawah parent company yang sama, iaitu Google ataupun Meta. And the best part ialah, if anda tak percaya benda ni related, mungkin anda di antara anda yang pernah rasa situation yang pernah saya kongsi sebelum ni, anda search something dekat Google, anda buka Facebook, iklan-iklan tersebut akan keluar dekat anda. Sebab apa? Sebab Facebook dan Instagram ads akan tarik anda berdasarkan, bukan saja page like, berdasarkan interest yang anda tunjukkan. Apabila anda search dekat Google, itulah interest anda. So benda ni bukan saja boleh gunakan dekat Google Ads, boleh gunakan dekat bahagian Facebook dan juga Instagram Ads. Clear guys? So kita akan jumpa lagi pada subtopik yang seterusnya, iaitu 8.7 berkenaan dengan demographics. So kita tamatkan dahulu video ini di sini.